Jumpa lagi. Okey, hari ni saya nak buat baked macaroni cheese. Okey. Jom kita tengok macam mana nak buat. Senang kan? Okey, jom saya tunjuk bahan-bahan yang kita nak gunakan. Okey, bahan-bahan dia kita ada ni satu biji bawang Holland. Lepas tu satu biji capsicum hijau dan satu biji capsicum merah. Kita potong dadu. Ni bawang ni pun sama, kita potong dadu. Lepas tu kita ada sos prego tradisional. Lepas tu ini terpulanglah nak pakai daging kisar atau ayam, tapi saya lebih prefer pakai daging. Tak. And ni makaroni ni saya dah rebus dah, saya nak toast kejap lagi. Makaroni ni masa nak rebus tu kita masukkan sedikit minyak dengan sedikit garam. Lepas tu masa kita nak toastkan nanti, lepas kita dah toast air dia ni, kita basuhkan dengan air sejuk. Tujuan dia tak nak bagi makaroni ni melekat. So itu je lah. Kejap lagi kita tengok cara-cara nak buat dia. Okey. Okey. Saya terlupa tadi ada lagi bahan-bahan untuk sos dia atau custard dia yang kita nanti nak bubuh dalam makaroni nanti tu. Okey, kita perlukan fresh milk. Okey, tepung jagung 2 sudu. Lepas tu cheddar cheese. Kita akan masukkan dalam susu nanti. Okey, susu ni kita akan bubuh dua cawan lah. Okey. Lepas tu mozzarella cheese ni nanti kita nak tabur campur dalam apa ni dekat atas dengan dalam apa ni inti makaroni yang dah siap nanti tu. Okey. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk macam mana cara kita nak masak apa ni makaroni cheese. Kita masak inti dia dulu. So sekarang ni saya pakai butter untuk apa? Untuk tumis dia. Cairkan butter tu dulu. Bau butter. Okey, lepas tu kita masukkan ni bawang Holland yang kita potong tadi tu. Okey. Masukkan bawang Holland, lepas tu kita macam biasalah kita tumis kan, bagi dia layu sikit. Okey, bawang ni dah layu dah. Okey, bau dia pun dah naik. Lepas tu sekarang ni kita masukkan ni daging cincang. Okey, daging cincang ni kita dah unfrost dia. So kita masukkan daging cincang ni. Okey. Kita gorengkan dia dulu dengan bawang tadi. Hancur-hancurkan dia. Sampai dia dah masak sikit. Lepas tu nanti kita akan masuk ni lah sos prego. Okey, sebelum tu dah masuk tu nak bagi ni sikit, nak bagi wangi sikit, so kita masukkan oregano dalam secubit ke, tengoklah agak-agak lah. Oregano. So kita akan masak dulu.
Okey, kita jangan sampai kering sangat. Dia berair macam ni sikit. Lepas tu kita akan masukkan ni Prego sauce. Alright. Masukkan Prego sauce, masukkan satu tin ni, habiskan satu tin ni. Tu kalau nak masukkanlah sikit ni apa ni secukup rasa. Bagi dia cukup rasa. Tak bubuk pun tak apa, dah rasa dah. Okey, lepas tu kita tunggu, kita kacau bagi dia sebati. Okey, sementara kita nak tunggu daging ni kering, so kita nak buat sos custard ni dulu. Okey, so susu tadi saya buat 3 cawan. So kita masukkan dalam pan 3 cawan susu segar ataupun apa ni full cream pun boleh. Lepas tu kita masukkan ni cheddar cheese ni, masuk 4 keping. Terpulang lah, kalau nak rasa cheese lebih sikit nak masuk lebih pun tak apa. So kita masukkan cheddar cheese ni 4 keping. Okey. Lepas tu kita ambil garam secubit. Dalam secubit, rasalah ada rasa masin-masin sikit sebab cheese tu pun dah masin kan. So yang tu nanti kita kacau lah sampai cheese tu cair. Okey, kita akan kacau pelan-pelan sikit-sikit sampai cheese tu cair. Okey, sekarang ni kita akan masukkan capsicum merah dengan hijau tadi yang saya dah potong tadi, yang kita potong tadi tu. Okey, kacau bagi rata. So ini kita akan biar dia sampai dia kering lah. Lepas dia kering nanti kita akan masukkan makaroni yang kita dah rebus tadi tu. Okay, kita akan masukkan. So ini kita boleh rasa lah garam asin ke tidak ke. So terasa tengok, kalau tak cukup masin kita baik lah. Okey, dah cukup masin. So ini kita akan biarkan dia kering sikit lah. Kering sikit, dan lepas ni kita akan masukkan makaroni. Okey, ni susu ni tadi kita kena kacau-kacau sampai cheese tu cair. Kita kacau-kacau, tengok cheese dah, dia dah start cair lah. So kita kena kacau. So kalau rasa macam kurang rasa cheese tu, sebab dia punya sos ni kadang kita nak rasa cheese kan, so boleh tambah lah. Kita boleh tambah apa ni cheddar cheese tu. Daripada saya 4 tu dah cukup lah, kira tu. Sebab nanti kita akan ada mozzarella cheese lagi, kita nak topping kat atas, kat dalam makaroni tu. Okey, apa ni susu dengan cheese naik dah hancur, so dia masih cair. So untuk pekatkan dia, kita kena kita bubuh ni kita taruh tepung jagung. So saya agak dalam 2 sudu lah, tapi saya tak bubuh semua lagi, saya buat saya sikit-sikit. Saya takut nanti kalau terlampau banyak kita bubuh, nanti dia terlampau pekat. So kita tak nak terlampau pekat, so saya bancuh 2 sudu, tapi saya agak-agak saya bubuh sikit-sikit dulu. Lepas tu kita kacau. Tengok kalau dia tak cukup beku,
Nanti kita tambah lagi ya. Kita kacau dulu. So makaroni tu pun dah, makaroni pula, daging ni pun dah kering. Okey, sekejap lagi kita boleh ni lah, boleh bubur makaroni kat dalam. So jadi kita make sure kita kena kacau-kacau lah. Sebab bila bubur tepung jagung tu dia akan bagi apa ni, kita punya ni beku. Sos kita ni beku. So rasanya tak cukup tu. Habis lah. So kita habiskan lah. Mana 2 sudu. Lebih kurang tak sampai penuh cawan ni lah. Lebih kurang dalam 3 suku cawan di air. So kita akan kacau. Kalau tak mau beku juga tambah lagi. Senang je. Okay, sos ni nanti kita akan campur sekali sama ada layer. Tengoklah ikut selera masing-masing lah. Nak buat layer ke ataupun nak gawe sekali dengan makaroni tu pun boleh. Ikut selera masing-masing. Benda ni masak ni kreatif kita je. Tak boleh ikut resipi 100%. Okey, sekarang ni kita nak rebus makaroni dalam apa ni, daging kita tadi. So tengok, makaroni ni kalau kita tak lepas kita rebus tadi kita tak basuh dengan air sejuk, dia akan melekat-lekat tau. So ini kalau kita dah basuh, tengok dia tak ada melekat-lekat lah. Lahankan api, lepas tu kita kacau lah, bagi dia sebati. Sama juga kalau kita nak buat apa, lasagna. Method yang sama juga kita buat inti dia. Kita bubur semua yang apa yang saya buat ni tadi. Cuma beza dia lasagna ni kita lapik di bawah, slice kan dengan lasagna punya apa? Apa panggil lasagna tu lah. Kita akan slice kan dia, buat 2-3 lapis. Itu je beza dia. Inti yang sama. So kalau kita bila tak ada lasagna ni, so kita just jadikan dia macaroni cheese je lah. Kita bubur cheese kat dalam ni, macaroni baked cheese. Macaroni cheese baked. Sama je konsep, benda sama, cuma ada tambah-tambah sikit tu kat nama tu ya. So ni kita punya sos ni kita nak kena bagi beku. So buat masa ni dia belum beku lagi. So perlukah kita tambah tepung jagung? Kita nantikan. Okay, makaroni kita dah siap. Okay, biarkan dia sikit. Okay, sos kita dah beku dah, nampak? So tak payah tambah dah apa ni tepung jagung tadi. Memang 2 sudu dah cukup, just nice dah. Bila dia dah bila dia cukup panas, dia akan beku lah. Tengok ni dia dah beku dah. Sos dia dah beku. So kita biarkan sekejap lagi. Lepas tu kan kita sejukkan. Lepas tu nanti lagi kita akan buat dia punya dressing pula sebelum kita bake. Okey, sekarang ni kita nak campurkan sos tadi ni ke dalam makaroni yang dah siap masak tadi tu. So kita akan agak-agak lah, jangan terlampau sikit, jangan terlampau banyak lah. So, tadi kita buat 3 sudu. So tengok macam mana dulu. So kita akan kacaukan sos tu bagi rata dengan makaroni kita tadi. Okey, saya rasa cukup kot. Nanti kita akan masukkan kita akan masukkan
Mozzarella cheese ni pun terpulang lah, jangan kedekut lah, pulang lah nak bubuh banyak mana kan. Kita bubuh dulu dalam dia, lepas tu kita kacau lagi. Bagi dia mani-manda, cheese tu mani-manda kat dalam ni. Sebab cheese tu nantilah yang akan bagi apa? Selain pada rasa, sticky sikit rasa tu kan, cheese tu kan. Oh, bola banyak sikit. Nanti kat atas pun kita akan topping lagi. Okey. So, sekarang ni kita nak transferkan dalam loyang. Dia lagi senang daripada kita buat lasagna lah. Sebab kalau lasagna kita kena layerkan dengan lasagna tu. Lepas tu kita nak buat layer-layer macam ni, tak payah, kita just masukkan semua. Tu kita bake. Topping kan kita bubuh lagi cheese kat atas. Wow, see? Cheese dah. Tak lekat. Kita akan rata-ratakan dia. So kalau nak buat bekas kecil pun boleh juga, macam aluminium punya foil container tu kan. Senang nak makan satu-satu. Ini anak saya nak makan, tak apalah, buat banyak-banyak sekali. Sekali dia pesau. Okey, lepas tu atas pun kita tabur lagi cheese. Oh. So saya lupa nak bagi tahu tadi masa kita buat masa daging tadi kita masak. So bubuh garam tu saya tak pasti, saya ada cakap okey tak, bubuh garam secukup rasa lah. Nanti tawak pula. Okey. Dah siap. So lepas ni kita bakar dengan oven suhu 180 selama 30 minit. Okey. Masukkan dalam oven selama 30 minit. Okey. Kita tunggu hasil dia. Tengok macam mana. Okey, dah siap dah kita punya macaroni cheese bake. Apa ni dia? Oh, panas. Alright. So sekarang ni kita nak tengok, kita nak potong, kita nak tengok apa hasil dia. Wow, sticky tau. So ini kalau kita buat bekas kecil senang lah makan kan. Kalau buat pakai macam saya kata tadi, pakai aluminium foil tu kan, senang nak makan satu-satu. Macam ini tak apalah, sebab nak makan pun satu family, so it's okay lah. So okay. Sekarang saya nak try kecil lah.
korang try buat ni, cuba try test. Kalau ada apa-apa yang tak faham boleh tanya dekat ruangan komen. Senang sangat nak buat dia, simple daripada kita nak beli kan. Tambah PKP ni sambung pula PKP ni, so buat sendiri lah kan. Anak-anak boleh makan, suami-suami boleh makan. So satu lagi, speechless. Okay, terima kasih sebab menonton. Jangan lupa share, subscribe. Kita jumpa lagi lah video yang lepas ni, tak tahu video apa lagi. Tengoklah apa yang anak-anak nak makan, nanti saya buat sekali lah sebagai konten. So sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Annyeong. Jadi Korea.